Siapakah yang membekalkan minyak pada Israel? Turki. Erdogan. Erdogan lah kawan baik Israel, sebagaimana tuan-tuan jangka dia lah pembela Islam. Erdogan membekalkan minyak kepada Israel yang sudah kebuluran. Kita sangka dia berjuang, rupa-rupanya dia tidak bersama kita. Kita satu saf yang sama, kiblat sama, Allah sama, Al-Quran sama, perjuangan berbeza-beza. Kita sangka dia membawa Islam, rupa-rupanya dia bersama Israel. Saya sentuh kali ini di satu masjid sebelum peperangan ini. Mereka terpaksa mengambil orang Turki untuk membalas hujah saya. Malam ini saya beri hujah kembali. Saya berikan hujah kembali dengan apa yang disebut satu masjid yang mereka datangkan tokoh-tokoh untuk membatalkan hujah saya. Sekarang saya keluarkan sekali lagi hujah saya. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah saya bersyukur dapat bersama dengan para jemaah sekalian hari ini. Barangkali kali pertama saya di sini dan saya diminta oleh Tuan Nazir untuk menyentuh tentang tribulasi yang sedang berlaku di Gaza menjelang tahun baru, dan sekarang kita sudah di akhir bulan Januari dan kita juga berada di bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Masjidil Aqsa. Bulan Rajab ialah bulan Isra Mi'raj, dan kita kembali mengenang nasib Masjid Aqsa dan perjuangan untuk tahankan Masjid Aqsa daripada Zionis Israel. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu lirahu min ayatina innahu samiul basir. Surah Al-Azim. Maksudnya Allah yang mengisrakan hambanya satu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, yang kami berkat sekaliannya supaya kami perlihatkan tanda-tanda keagungan kami, dan sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Masjid Aqsa ialah masjid kiblat pertama Islam. Masjid yang diceroboh oleh Zionis sejak tahun 1967, dan apabila mereka ingin mengutuhkan tahun ini, maksud saya terlepas, pada 8 Oktober 2023 mereka ingin merobohkan Masjid Aqsa kita, dan kita terpaksa pertahankan Masjid Aqsa. Pemuda-pemuda Palestin, pemuda Gaza telah bangkit menentang dan mengisahkan perang. Kita mengisahkan perang yang kita sebut sebagai Topat Aqsa, maksudnya perjuangan menentang Zionis yang ingin menghancurkan Masjid Aqsa. Kali ini kita turun dengan falsafah An-Nasr aw Syahadah, menang ataupun kita syahid. Tidak ada pilihan ketiga, yang ada ialah menang ataupun syahid. Peperangan telah berlaku hari ini 117 hari, dan pemuda-pemuda Palestin, pemuda Gaza masih tahan. Mari kita lihat tuan-tuan, ini pemuda-pemuda yang gigih berjuang pertahankan Masjid Aqsa, sedangkan jiran mereka termasuk Jordan, Saudi, UAE, Mesir, mereka melihat dengan penasinis ketika Masjid Aqsa sedang diceroboh. Ketika Masjid Aqsa sedang diceroboh, negara jiran Palestin termasuklah West Bank hanya melihat daripada jauh, dan pemuda-pemuda yang sedikit inilah yang bangkit pertahankan Masjid Aqsa. Kami menang ataupun kami syahid. Inilah gambaran untuk menunjukkan betapa pasifnya negara Arab. Sama ada Jordan, Saudi, Arab Bersatu, Bahrain, Mesir, Morocco, Sudan, mereka hanya merhatikan Masjid Aqsa diceroboh, seolah-olah Masjid Aqsa ialah kepunyaan Hamas. Seolah Masjid Aqsa bukan, mereka tak ada guna dengan Mesir, tak ada guna dengan Saudi, tak ada guna dengan Jordan. Dan gambar ini menggambarkan orang Arab menuntut apabila Masjid Aqsa sudah diceroboh.
Mereka ingin membangun dengan bangunan baru. Mereka ingin meruntuhkan Masjid Al-Aqsa dan ganti dengan bangunan baru. Sepatutnya terlepas mereka telah hancurkan Masjid Al-Aqsa. Tetapi pertahanan daripada pemuda-pemuda inilah menyebabkan Masjid Al-Aqsa terlewat daripada ancaman mereka. Tuan-tuan, pemuda Gaza. Gaza ialah sebuah daerah sebesar Kelang atau kecil sedikit. Keluasannya 343 km persegi, mungkin Kelang lebih luas. Dan Palestin terdiri pada dua bahagian, satunya lah Gaza, satu lagi ialah West Bank. Dalam perjuangan ini, West Bank tidak bersama dengan Gaza. Mereka lebih mesra dengan negara Arab lain yang mesra dengan Israel. Maka negara yang kecil ini ataupun daerah yang kecil ini menentang Israel yang disokong oleh dunia. Lihat di sini tuan-tuan, warna biru ialah negara yang menyokong Palestin, menentang sebuah kampung, dan mereka menjangkakan 3 jam saja, 3 jam saja Gaza akan hancur dan menyerah diri kepada Israel, dan Gaza akan tukar nama menjadi wilayah Israel. Mereka jangkakan 3 jam saja dengan kekuatan dunia. Seluruh Amerika Utara, Selatan, sebahagian Selatan, seluruh Eropah, satu Eropah, NATO membekalkan senjata dan membekalkan tentera, termasuk Australia membekalkan tentera mereka dengan banyak. India juga menghantar tenteranya untuk hancurkan Islam. Jepun menghantar senjata untuk hancurkan Islam. Singapura juga bersama dengan Israel. Thailand menghantar alat tentera untuk Israel untuk hancurkan Islam. Myanmar bersama dengan Israel. Siapa yang bersama dengan Gaza? Tak ada. Yang bersama dengan Gaza tidak ada. Gaza berjuang keserangan, pertahankan Masjid Al-Aqsa yang dipunyai oleh seluruh Islam. Seolah-olah Gaza, hanya Gaza pertahankan Masjid Al-Aqsa, orang lain tak kisah. Begitulah rumit tuan-tuan. Begitu rumit ketika mula peperangan yang menyokong Gaza, yang jelas ialah Malaysia, Indonesia dan Brunei. Yang lain tidak saling menyokong perjuangan Gaza. Tuan-tuan yang saya hormati, 100 hari yang awal, 2 minggu lepas, 1 hari peperangan telah berlaku. Gaza yang kecil masih bertahan. Yang mereka jangkakan 3 jam mereka dapat hancurkan dengan segala teknologi yang mereka ada. Tetapi apa yang berlaku, Allah merancang yang lain. Gaza hancur. Hampir 100% Gaza telah hancur. Tetapi yang mati bukan tentera. Yang mati, yang syahid ialah penduduk awam. Penduduk awam yang telah dibom, ditakdirkan jumlah bom yang dilempar kepada Gaza dalam masa 1 hari 1,2 kali bom atom yang digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki hancur tuan-tuan. Sampai hari ini mereka masih menderita. Dan Gaza yang kecil menerima akibat lebih daripada bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Kebanyakan muka bumi Gaza telah hancur sama sekali. Pada 19 Januari lepas, 2 minggu lepas, kematian telah mencapai 24,620. 24,000 lebih umat Islam syahid. Yang cedera ialah 61,000. Hari ini telah, kalau kita campur yang syuhada bersama dengan yang cedera, sudah capai 90,000 lebih. Dunia masih merhati. Negara Islam yang berjiran dengan Gaza masih merhatikan. Mereka tidak bersama dengan Gaza. Bahkan mereka menuduh Gaza lah pengganas. Saudi mengatakan Gaza pengganas yang harus dihancurkan. Jordan mengatakan Hamas ialah pengganas yang harus dihancurkan. Dan mereka mengikut apa yang disebut oleh mereka, disebut oleh Israel, bahawa Hamas adalah pengganas. Mesir juga mengatakan demikian. Dan Gaza keserangan, benar-benar keserangan. Malaysia dengan Indonesia hanyalah mengangkat tangan berdoa. Itu saja yang kita boleh berikan. Kita berdoa setiap masa ketika, tetapi negara Arab tidak semestinya. Kerajaan Saudi bersama dengan Israel. Kerajaan United Emirates Bersatu bersama Israel, tetapi rakyat mereka bersama dengan Palestin.
Rakyat mereka bersama dengan perjuangan Gaza, kerajaan mereka bersama dengan Israel. Rakyat dengan kerajaan dua perkara berbeza. Dua perkara yang sangat-sangat berbeza antara rakyat dengan kerajaan di seluruh negara Arab. Tuan-tuan, Mesir seresminya mereka bersama Israel, tetapi rakyat mereka bersama dengan perjuangan Gaza. Kemudian selepas peperangan sudah berlaku sebulan, barulah Yaman isytiharkan kami bersama dengan Gaza, kami isahkan perang kata Israel. Diikuti oleh Algeria selepas sebulan kemudian, peperangan sebulan, barulah Algeria mengikuti Yaman mengisahkan perang ke atas Israel. Maka ia bersama dengan Gaza, kemudiannya Yaman dan Algeria. Negara Iran walaupun menolong Palestin tetapi masih belum mengisahkan perang sampai hari ini. Inilah suasana yang kita lakukan. Allah Maha Kuasa. Dalam masa 100 hari sejak peperangan berlaku, kanak-kanak yang dibunuh, orang dewasa yang dibom oleh tentera Israel, tiba-tiba ibu Palestin, ibu Gaza mencatat ibu yang paling subur dalam dunia. Dalam masa 100 hari mereka melahirkan 20,000 bayi baru. Subhanallah, yang bakal menjadi pejuang. Saya dipahamkan ada yang kembar 2, kembar 3, kembar 5 pun ada. Di luar daripada apa yang kita dapat fikirkan. Allah gantikan dengan generasi baru yang bakal perjuangkan maksud Allah, pertahankan bumi mereka. Dan tuan-tuan, dalam masa 100 hari mereka telah musnahkan 1000 masjid, termasuk masjid Malaysia. Malaysia kita ada beberapa masjid di Gaza yang dihancur leburkan. Mula-mula sekali mereka hancurkan masjid-masjid Malaysia sebagai sindiran pada Malaysia yang menyokong Palestin. Mereka hancurkan masjid Malaysia, diterbalikkan Kaabah, gambar yang kita terima, seolah-olah mereka untuk beritahu ancaman Malaysia, kalau kamu sokong Gaza, ini akibatnya. Seolah itu yang disebut. 1000 masjid dihancurkan. Daripada 1200 masjid yang semua ada masjid di Gaza, sebanyak 1200 yang masih ada. Barangkali separuh rosak, tapi masih boleh digunakan. 200 yang tinggal. Daripada 1200 hanya tinggal 200. Itulah akibat daripada dunia yang menyokong Israel untuk menghancurkan Islam. Rupa-rupanya seluruh negara yang bersatu dengan Israel, mereka menghantar tentera. India menghantar tentera yang ramai untuk hancurkan Islam di Israel. Dan apabila tentera mereka mati, baru kita tahu bahawa India sangat aktif menolong Israel. Begitu juga Thailand, sangat aktif untuk menghasilkan senjata, termasuklah chip dan sebagainya, yang asalnya kita lakukan di Sengawi. Kemudian perang ini diambil oleh Thailand kembalinya. Cukup malam. Sebelum ini kita ekspor ke Singapura ke Israel. Sekarang kita sedar. Sekarang peranan itu diambil oleh Thailand. Dan mereka bersatu untuk menyokong Israel hancur ke Islam. Dan mereka sebut mengganas. Tuan-tuan yang semati, mereka telah menghancurkan 130 hospital, 150 klinik, dan 121 ambulans mereka hancurkan supaya penduduk Gaza mati semuanya. Dan Gaza boleh dibangun sebagai wilayah Israel. Itu perjuangan mereka. Tetapi perjuangan diteruskan sampai hari ini. Ini ialah komando tentera Israel. Dia membuat ucapan pada awal tahun, Al-Harbu Mustamirah, dan kami akan teruskan hancur Gaza dalam tahun ini. Kami akan terus hancurkan Gaza tahun ini, sehingga Gaza tidak ada seorang pun yang tinggal. Dan kita masih tidur. Jiran Gaza masih tidur. Bahkan mereka bersama Israel untuk hancurkan Gaza secepat mungkin. Tuan-tuan, ini ialah perkataan daripada pejuang kita. Nahnu amam ihtilal la akhlaqi. Kami berdepan dengan tentera yang tidak ada sebarang akhlak, seperti haiwan. Mereka membunuh kanak-kanak, bayi, wanita, orang tua, dewasa, semua dihapuskan. Dan Israel hari ini lebih dahsyat daripada Firaun. Firaun diriwayatkan hanya membunuh anak lelaki Bani Israel. Dia tidak membunuh anak perempuan. Tetapi Netanyahu
yang mengarahkan membunuh seluruh anak lelaki, anak perempuan dan seluruh orang yang terdapat di Gaza. Mereka sebut orang Gaza ialah Goyim. Goyim maksudnya haiwan yang harus dimatikan segera. Mereka mendakwa mereka adalah Sya'bullah Mu'tab. Mereka adalah the chosen people. Mereka adalah golongan yang Tuhan ciptakan untuk tinggal di Palestin. Orang lain harus berjalan kepada Israel. Dan bukan itu saja, Israel mendakwa bahawa Madinah adalah bumi mereka. Satu masa Madinah akan diambil. Mereka mendakwa moyang kami, Bani Quraizah berada di Madinah. Itu nenek kaya kami. Bani Quraidah berada di Madinah. Itu moyang kami. Bani Khaybar berada di Madinah. Bani Nadir moyang kami berada di Madinah. Dan Madinah harus diambil kembali oleh Yahudi. Tuan-tuan yang berumrah, sebelum ini untuk masuk ke Madinah tertulis di atas tu lil muslimin faqat, hanya laluan untuk masuk ke Masjid Nabawi hanya untuk orang muslimin yang berkuasa sejak daripada zaman Raja Nuruddin satu masa dulu. Sekarang telah dibuat. Lil muslimin faqat telah dibuat. Orang bukan Islam boleh masuk melihat sampai ke Masjid Nabawi sekarang. Kalau tuan pergi umrah, tengok orang pakai seluar pendek dalam Masjid Nabawi, itu bukan orang Islam, itu adalah orang Yahudi. Satu kota di tepi Masjid Nabawi. Tuan-tuan pergi ke selatan sikit Masjid Nabawi, 5 km saja. Betul-betul di luar haram Madinah. Satu kota dibina. Satu kota bebas untuk dipunyai oleh orang Indonesia ataupun Yahudi. Yang banyak beli rumah di kota baru ini ialah Yahudi. Dan mereka bersasiara di kawasan Masjid Nabawi. Ketika kita solat, mereka di Kedamas. Kedamas ditutup, mereka masih boleh kalikan di situ. Itu orang Yahudi. Kalau jumpa dengan orang yang sama dengan mereka sebut Shalom. Maksudnya Assalamualaikum. Shalom. Shalom tu, kalau dengar perkataan Shalom di Madinah, itu orang Yahudi. Mereka ingin mengambil buat Madinah. Madinah bumi kami. Dan satu kumpulan Yahudi telah sampai ke Madinah. Mereka menanam pokok tamar ajwa, dan mereka kata kebun ini kebun kami. Satu masa dulu sebelum Islam bertapak di sini, kami sudah ada di sini. Sebelum Rasulullah sampai dunia, kami sudah berada di sini. Moyang kami di sini. Kebun tamar yang banyak di Madinah itu kami yang punya asalnya. Kami ingin mengambil kembali, dan kita masih hidup. Kita lihat pemimpin-pemimpin dunia setelah berkumpul di Madinah. Mereka melawat Madinah, termasuk pemimpin Singapura, termasuk pemimpin India telah sampai ke Madinah, dan mereka telah melihat suasananya. Dan barangkali satu masa mereka akan buka Mekah untuk tujuan sama. Inilah yang kita bincangkan. Bukan sahaja Gaza yang dihancurkan, tapi mereka ingin hancurkan Masjid Aqsa, dan mereka akan mengambil Madinah. Itulah tujuan asal mereka. Dan yang pertahankan ialah pemuda Gaza. Yang lain hanya melihat daripada jauh. Gaza al-muqawamah lan tastaslim. Kami tidak akan menyerah dengan apa cara sekalipun. Dan sama ada kami syahid atau kami menang, kami tak akan menyerah. Dan kami bersedia untuk berperang dalam masa yang lama. Dan apa yang berlaku ialah Israel tidak mencapai sembarang matlamat keteraan. Mereka berani untuk menggunakan roket dan hancurkan daripada langit. Tetapi apabila mereka berdepan di Gaza, mereka telah kalah. Hari yang ke-90 mereka kalah di Gaza. Tentera mereka yang paling elit, tentera koloni, telah tarik diri daripada Gaza, menunjukkan secara resmi mereka kalah dalam peperangan darat. Dan untuk menutup kekalahan, mereka bom sebanyak-banyaknya sampai hari ini. Berita yang kita dengar semalam, NATO akan menyediakan senjata yang sangat banyak untuk hancurkan Gaza sekarang. Dan NATO menyediakan ratusan ribu tentera untuk hancurkan Gaza. Dan berita itu kita terima semalam. Tuan-tuan, itulah nasib, dan kita masih tidur. Dalam konteks ini, berapa ramaikah tentera Israel yang telah terkorban? Ini angka resmi. Angka resmi yang dikeluarkan oleh mereka ialah 522 tentera mereka yang telah terkorban. Tetapi daripada statistik Hamas, kuasa, mereka mengatakan jumlah yang kami bunuh tentera Israel
seramai 15,000. Yang kami sudah bunuh 15,000. Yang mereka isytiharkan 523 orang atau 2 orang. Beritahu rakyat kamu sebenarnya berapa ramaikah tanda kamu yang telah terkorban. Dan hospital-hospital di Tel Aviv, di Israel, mereka ada bilik-bilik tentu, kontena-kontena yang memuat mayat yang beribu-ribu. Mereka sembunyikan pada rakyat mereka. Rupa-rupanya mereka kalah di Gaza. Dunia kalah dengan Gaza. Sebab separuh dunia menyokong Israel dan mereka kalah di Gaza. Allah yang berkuasa. Tuan-tuan yang mati, 4,000 daripada tentera Israel cacat kekal dan mereka tidak kembali lagi ke medan peperangan. 3,000 mereka gila. Bila mereka keluar dari Gaza, mereka tidak temu tentera, tiba-tiba kawan mereka jatuh seorang demi seorang. Dan pertahanan Gaza sangat luar biasa. Mereka yang keluar cacat ataupun gila. Israel mengakui mereka tidak mencapai sedikit pun matlamat tentera di Gaza. Israel di Gaza duna tahqiq hadath al-wahid. Mereka tak capai satu pun tujuan tentera. Yang mereka hancurkanlah umat Islam. Mereka menghancurkan 90-90,000 tentera ataupun orang awam, bukan tentera. Bukan Hamas yang mereka hancurkan. Mereka hancurkan ialah orang awam. Tuan-tuan semati, ekonomi Israel hancur lebur. Ekonomi Israel lebih dahsyat pada ekonomi kita. Barang-barang di supermarket kosong sebab kapal disekat tak boleh masuk. Ekonomi Israel jatuh menjunah. Ini dia ekonomi Israel. Ekonomi Amerika jatuh menjunah. Ekonomi NATO jatuh menjunah akibat peperangan ini. Kapal mereka tidak boleh masuk ke destinasi sebab ditahan oleh Yaman dan Somalia. Di lautan Mediterranean disekat oleh Libya dan Algeria. Kapal mereka sudah 2 minggu tidak masuk ke Haifa dan mereka kelaparan. Berita yang mereka tak sebut pada dunia ialah mereka sedang lapar sekarang. Tentera mereka telah tidak dibayar gaji. Rupa-rupanya tentera lari daripada medan peperangan sebab gaji sejak 10 Oktober, 7 Oktober tak dibayar 1 sen pun. Tentera Israel tidak dibayar gaji sebab mereka melalui ekonomi yang sangat-sangat merodoh. Ini mereka tidak sebut kepada kita. Dan ini ialah juru cakap Hamas. Dia keluar dengan ayat Quran, wa yuhzihim wa yuzluhum alihim wa yusudaqum mu'minin. Dan supaya Allah menghina mereka, supaya Allah memberikan pertolongan ke atas mereka dan melapangkan perasaan orang mukmin. Dan setiap kali dia membawa mesej yang besar sehingga ditakuti oleh seluruh musuh Allah. Tuan-tuan, Abu Ubaidah membuat satu statement yang menggemparkan dunia. Dalam masa 100 hari, kami telah hancurkan 1,000 buah kereta kebal Israel dan kereta yang berkaitan dengan peperangan. Satu kereta kebal, tuan-tuan, harganya juta-juta US dollar, berjuta US dollar, dihancurkan oleh Hamas dengan menggunakan RPG Al-Yasin yang pelurunya harga 100 US dollar. 100 US dollar menghancurkan 20 juta US dollar. Yang hancur 100,000 buah kenderaan kalau Isya beritahu saya. Dan mereka telah kehilangan ekonomi yang besar. Kami, kata Hamas, kami sedang berjuang. Dan disebut oleh Israel, mereka dalam terowong. Israel kata Hamas ada dalam terowong. Bukan terowong. Yang dibina oleh Hamas ialah Madinatul Muqawamah tahtal ard. Yang dibina oleh Hamas ialah bandar di bawah tanah. 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis. Kota di bawah tanah. Yang dapat bertahan berpuluh belas tahun di situ. Dan mereka lekat dengan segala-gala di bawah. Tentera mereka hanyalah 40,000. Hamas mengatakan tentera kami 40,000 saja yang berperang menentang Israel dalam masa 100 hari ini hanya 5,000. Tentera elit kami masih disimpan. Senjata kami yang terbaik masih disimpan. Apabila Israel menghapuskan electricity,
Israel menghapuskan internet, saya terima internet setiap hari. Saya terima internet setiap hari daripada mereka. Maksudnya mereka bebas pada sistem yang dibina di atas. Mereka bebas dari segi komunikasi. Komunikasi yang dibuat oleh Hamas tidak dapat didetek oleh Israel sampai hari ini. Tuan-tuan, dalam Perang Dunia Pertama, singkatnya Perang Dunia Pertama sebab message Jerman dapat intercept oleh British dan peperangan berakhir dengan cepat. Perang Dunia Kedua, message Jepun dapat diintercept oleh tentera Amerika dan peperangan hanya 5 tahun. Kali ini sangat ganjil. Daripada CIA mengatakan mereka tak dapat detect walaupun satu single message daripada Hamas. Hamas menggunakan teknologi yang lebih baik daripada Amerika dan Rusia. Siapakah yang bekal mereka? Dan mereka akan bertahan sampai belasan tahun. Kami bersedia untuk perang belasan tahun sehingga Masjid Al-Aqsa dibebaskan. Yang mereka kata terowong, bukan terowong, tetapi Madinatul Muqawwamah tahtal ard, bandar di bawah tanah. Yang bandar ini sudah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Bandar ini sampai ke Tel Aviv, bandar ini sampai ke Haifa. Di atas Israel namanya, di bawah Hamas namanya. Dan dunia terpegun dengan sistem ini. Mereka ada sistem komunikasi yang lengkap yang tak dapat diintercept oleh musuh sampai hari ini. Berita yang kita terima, mereka sangat duka cita sebab mereka tak dapat berita sedikit pun di mana ke Hamas dulu. Mereka buat kemah tentera Israel. Mereka rasa di situ selamat. Tiba-tiba pagi esok habis satu kemah mati sebab semua dapat dipantai daripada bawah. Semua atau di atas ini dipantau dengan jelas oleh bawah. Ini sistem mereka. Mereka pantau seluruh pergerakan. Elektrisiti tak ada. Jadi elektrik mana yang mereka guna? Internet mana yang mereka guna? Maksudnya mereka menggunakan sistem internet yang berbeza, satellite yang berbeza. Kalau kita tak lawan mereka, jangan guna satellite mereka. Mereka dapat semua maklumat kita. Jangan guna sistem mereka, dan apa yang dibina oleh Hamas berbeza sama sekali. Yang tidak dibina, bahkan apa yang peluru yang alasan pun tak dapat didetek oleh Iron Dome. Sebab Hamas membina sistem yang berbeza daripada Rusia, berbeza daripada mereka. Nak lawan mereka, jangan guna F-16 Amerika. Kita nak beli F-16, Amerika tak nak jual apa. Kita nak lawan Amerika, guna mereka, kita kalah. Awal lagi, belum berpegang kita dah kalah. Kita guna sistem mereka. Mereka tahu segala-gala. Boeing kapal terbang kita, mereka tahu segala-gala. Mereka boleh lenyapkan bila masa. Seorang profesor Perancis beritahu saya 20 tahun lepas. Mereka daripada syarikat Leap Energy berpusat di Jakarta. Dia datang tempat saya ketika itu saya masih bekerja. Dia bawa satu gambar satellite. Dia menunjukkan bahawa di Patah Timur negara Malaysia, maksudnya di pantai Kelantan dan Terengganu, minyak belum terusik. Tangki minyak berada di Teluk Siar, dia tunjuk kat saya. Dan yang digali di kertih itu ujung tangki. Dia katakan, saya percaya kapal terbang anda akan jatuh di sini. Kalau jatuh di sini, maksudnya semua dunia akan datang untuk pantau laut anda, dan anda akan temui kapal terbang anda. Itulah perancangan mereka. Sekiranya tidak jatuh kapal terbang, mereka tidak dipantau. Jadi mereka nak tengok data berapakah banyak, dan syarikat Perancis datang ke Malaysia hanyalah untuk minyak tersebut. Tuan-tuan yang hormati, sekarang peperangan teknologi. Rupa-rupanya Hamas ada teknologi yang tidak dipunyai oleh mereka. Dan di bawah Madinatul Muqawwamah menyediakan alat peperangan yang tidak bergantung pada orang lain. Seberapa besarkah kilang di bawah kita tak tahu. Dan ini pun saya dipesan jangan panjangkan, hanya sekadar untuk sekarang itu. Dan inilah perkataan daripada Abu Hamdah, jahizun limarakah tawilah. Kami akan perang dengan masa yang lama. Kami akan berperang berbelas tahun. Kami ada peralatan untuk berbelas tahun. Dan inilah yang sekarang kita lihat
dalam majlis peperangan Israel, mereka telah bergaduh sama-satunya sebab strategi mereka tak berlaku sama sekali. Mereka sangka mereka lah tentera terbaik dunia, rupa-rupanya mereka kalah dengan strategi yang dilakukan oleh Hamas. Hamas berjanji, mulai tahun ini, sebagaimana anda hancurkan Gaza, kami akan hancurkan Tel Aviv. Beri kami 6 bulan. Beri kami 6 bulan, kami akan hancurkan Tel Aviv. Tuan-tuan, hari ini tidak ada kehidupan di Tel Aviv. Kota mereka tidak musnah sepenuhnya, tetapi rakyat mereka telah lari daripada Tel Aviv. Dan ini sumpah pejuang-pejuang kita. Beri kami 6 bulan, kami akan hancurkan Tel Aviv dengan izin Allah. Sekarang tuan-tuan, lebih separuh Tel Aviv telah hancur. Berita tak sampai, tuan-tuan. Kehidupan di Tel Aviv sangat sengsara. Buat pertama kali, Israel telah mendirikan pusat pelarian di Bandar Eilat. Eilat di tepi laut. Buat pertama kali Israel berada dalam pelarian, dan ini mendukacitakan Amerika. Tuan-tuan, mesej dari Al-Qassam Hamas dalam bahasa Hebrew, awas Tel Aviv, kami akan bakar hangus mulai bulan Januari ini, dan Baitul Maqdis akan dibebaskan insyaAllah. Wahai tentera sekalian, sentiasa berwuduk. InsyaAllah 6 bulan lagi kita akan bersolat di Masjid Al-Aqsa berjemaah. Selama ini Masjid Al-Aqsa tidak dibenarkan umat Islam pergi solat, tuan-tuan. Jadi benarkan orang tua-tua masuk Masjid Al-Aqsa, tetapi orang Malaysia diberikan masuk. Orang muda Malaysia diadu-adukan masuk Masjid Al-Aqsa, sebab untuk pergi Masjid Al-Aqsa seolah-olah kita akui Israel tuan punya pada Masjid Al-Aqsa. Kita kena cop buka pasport kita, tapi dengan kad lain, maksudnya kita akui pemilik Masjid Al-Aqsa ialah Israel. Dan sila datang Malaysia ramai-ramai. Dan Israel mengatakan yang paling lama iktiraf kami Malaysia, sebab orang Malaysia paling banyak pergi ke Masjid Al-Aqsa. Pergi Masjid Al-Aqsa, simboliknya kita akui mereka punya Masjid Al-Aqsa. Saya serah pada tuan, sebab banyak package yang bawa ke sana. Saya bertahun-tahun ingin pergi, tapi saya batalkan. Sebab di sebalik kita pergi, walaupun tidak cop dalam pasport kita, sebab kita tidak hubungan dengan Israel, kita ada cop kad lain, dan itu dikumpul oleh Israel, dan kami lihat orang Malaysia yang datang iktiraf kami sebagai pemilik Masjid Al-Aqsa. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Israel tidak dapat satu tujuan pun, tujuan keteraan politik di Gaza. Yang mereka hancurkan adalah orang awam, dan mereka sangat busuk nama dunia. Sekarang, tuan-tuan, dalam televisyen di Arab terbuka membincangkan kekalahan Israel, terbuka membincangkan kesalahan Israel. Di Malaysia tak bincang lagi. Di Malaysia saya dengar mereka sebut kekalahan Hamas. Di negara Arab terbuka mereka bincang bagaimanakah Israel yang dibantu oleh dunia kalah pada Hamas yang tidak ada sebarang kapal terbang. Dibincang, tuan-tuan, dalam televisyen terbuka. Televisyen Jordan, Israel lan tafus fi ayhab tawilah. Dan tuan-tuan, pergaduhan dalam majlis Israel. Komander perang bergaduh dengan menteri, menteri bergaduh dengan Perdana Menteri. Mereka telah, sebagaimana kita doakan, wazalzil aqlamahum, Allah telah tunjukkan sebahagian berdoa kita. Mereka telah, silakan kita bagi orang tazam. Alhamdulillah, izinkan saya ambil masa tertuan sekali lagi. Di sini pergaduhan disebabkan Jenderal Amerika telah terbunuh di Gaza. Komander terbesar Amerika terbunuh di Gaza. Mereka tutup berita ini sampai hari. Tentera elit Amerika telah kalah di Gaza berdepan. Kemudian pasukan elit Golani telah kalah dan patah balik. Komander bawa balik, sedangkan Netanyahu kata hancurkan Gaza dengan apa cara sekalipun, sedangkan mereka yang hancur. Tuan-tuan semati, mereka bergaduh besar dalam parlimen mereka, dalam pemusyawaratan mereka. Mereka bergaduh, dan rahsia pergaduhan ini tidak ditutup lagi, terbuka. Rakyat mereka telah merasakan, walaupun
negara Arab membincangkan kekalahan Israel di dalam peperangan darat, mereka menggunakan udara untuk hancurkan Sakih-Bakih. Rakyat mereka percaya Israel juga akan kalah. Rakyat mereka percaya Israel telah kalah di Malaysia, yang menang Israel. Sebab kita mengambil berita mereka. Berita tempatan mengambil berita daripada mereka. Tuan-tuan jangan baca dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan akan tipu. Jangan sekali-sekali CNN berbohong begitu banyak dalam peperangan ini. BBC berbohong, Fox berbohong, NBC berbohong, Reuters berbohong. Saya tidak terima berita mereka, kecuali berita kekalahan mereka. Dan kita lebih daripada media peperangan kita sendiri yang melaporkan setiap hari. Tuan-tuan, yang menjadi tamparan besar kepada Israel ialah ketua Mossad mereka yang sangat dijaga, paling dikawal, telah dibunuh secara berdepan dengan Hamas. Hamas masuk dan bunuh, patah balik, tak tangkap. Ini memalukan. Dan Hamas masuk, tentera mereka masuk dan bunuh, patah balik, tak dapat cari. Sebab sebagai balasan mereka membunuh sektor komander Hamas. Tetapi bukan di Gaza, mereka bunuh di Beirut. Di Gaza mereka tidak membunuh seorang pun pangkat tinggi tentera yang syahid. Ramai daripada tentera biasa, bukan daripada tentera pangkat tinggi. Dan inilah satu-satunya pangkat tinggi Hamas yang telah dibunuh oleh mereka. Namanya lah Saleh Al-Ori. 30 tahun dia berjuang. Setiap hari dia nak syahid. Tak syahid 36 tahun. Dan hari ini sampai syahid yang dia cita-citakan. Tuan-tuan, 3,000 tentera mereka gila. Dan tentera yang ditangkap ditunjuk dalam televisyen Hamas. Di mana pusat penjagaan Hamas? Tak tahu. Hamas keluar berita dia, ini 4 tentera kamu yang kami akan bunuh sekejap lagi. Dan tuan-tuan, selagi kamu tidak berhenti untuk bom Gaza, orang yang tidak bersalah, kami akan bunuh seorang demi seorang. Israel tak kisah apa bunuh nak bunuh. Tetapi rakyat mereka bangkit. Rakyat mereka bangkit supaya selamatkan tentera yang ditawan Hamas. Dan kata Hamas, untuk kami bebaskan tentera kamu yang kami tawan, kamu harus balas dengan seluruh tawanan kamu kepada kami. Al-Jami' muqabil Al-Jami', kata Hamas. Al-Jami' muqabil Al-Jami'. Maksudnya Hamas yang berisyarat. Maksudnya Hamas on the upper hand. Hamas yang menang. Apabila kita lihat Israel terkekial minta gencatan senjata. Bukan berhenti peperangan, tapi gencatan senjata sementara untuk sampai balik bekalan senjata mereka. Tuan-tuan semati, kita lihat peranan yang dimainkan oleh Yaman. Yaman menahan kapal yang masuk melalui Laut Merah. Dan ancaman ini benar-benar dilakukan oleh Yaman. Mereka tahan. Mulanya dua kapal yang mereka tahan. Kapal yang ada hubungan dengan Israel. Kemudian yang ultimate-nya lah, mereka tahan kapal kargo terbesar Amerika. Demikian juga Ansarullah juga menahan kapal. Saya tak terima dalam bahasa Inggeris. Berita kita terima daripada sumber kita sendiri. Dan tuan-tuan, sekarang kapal dunia tidak boleh melalui Selat Laut Merah lagi. Dan untuk masuk ke Laut Mediterranean juga disekat oleh Algeria. Kapal Jerman ditahan oleh Algeria. Dan sudah 2 minggu saya dipakan, tidak ada kapal sebiji pun yang mendarat di Haifa, pelabuhan terbesar mereka. Dengan apa yang dilakukan oleh Yaman, mereka terpaksa mengelilingi Afrika Selatan. Dan mereka rugi sebanyak 15,500 batu nautika untuk tidak lalu pada asalnya mereka lalu Laut Merah, tempat mereka melencong ke tempat lain.
Tuan-tuan, Israel kebuluran. Israel kelaparan sebab tidak ada kapal satu pun. Rupa-rupanya mereka sangat bergantung. Mereka tidak hasil sendiri. Mereka ada hasil sendiri yang tidak mencukupi. Mereka bergantung kepada pelabuhan mereka. Pelabuhan disekat sejak daripada bulan Januari, bulan Disember. Tetapi sayang, petualang dan perjuangan masih berlaku. Yang membekalkan gandum kepada Israel ketika Israel terlapar ialah Dubai. Dubai ialah penolong utama Israel. Allah kurniakan Dubai dengan rezeki yang banyak, tetapi sayang mereka tidak gunakan untuk membela Islam. Mereka tak kisah pun, dan apa yang mereka kisah ialah keselamatan Israel. Inilah yang berlaku sangat-sangat mereka ceritakan. Jiran kepada Hamas tidak bersama Hamas, dia bersama Hamas ialah Malaysia. Dan gandum daripada India dihantar ke Dubai, UAE, dan daripada Dubai dihantar dari Saudi, daripada Saudi Arabia menggunakan lebuh raya yang baru dibina, dan melalui Jordan juga ejen kepada Israel. Akhirnya sampai ke Israel, mereka kenyang kembali dalam minggu awal tahun pertama. Mereka kenyang kembali, tuan-tuan. Sepatutnya mereka mati kelaparan. Senjata mereka telah habis, dan minyak mereka telah habis. Minyak untuk kenderaan peperangan mereka habis. Kapal tak boleh masuk. Siapakah yang membekalkan minyak pada Israel? Turki, Erdogan. Erdogan lah kawan baik Israel, sebagaimana tuan-tuan jangka dia adalah pembela Islam. Erdogan membekalkan minyak kepada Israel yang sudah kebuluran. Kita sangka dia berjuang, rupa-rupanya dia tidak bersama kita. Kita satu saf yang sama, kiblat sama, Allah sama, Al-Quran sama, perjuangan berbeza-beza. Kita sangka dia membawa Islam, rupa-rupanya dia bersama Israel. Perdagangan antara Turki dengan Israel, perdagangan yang sangat aktif, bertambah setiap tahun. Dan Turki adalah negara pertama mengiktiraf Israel ketika zaman Atatürk dulu. Perdagangan antara Israel dengan Turki sangat aktif, dan Turki menjadi transit kepada flight yang negara yang tidak ada hubungan dengan Israel. Mereka mendarat di Turki dulu, daripada Turki ke Tel Aviv. Turki menghubung negara yang tidak ada hubungan dengan Israel kepada Israel. Dan berita yang kita terima, jet mereka telah mula masuk ke Israel beberapa tahun lepas. Mereka sangat intim dengan Israel. Sebelum peperangan, Presiden Israel mengunjungi Turki dan berbincang. Apakah yang mereka bincang? Wallahu a'lam. Saya sentuh kali ini di satu masjid sebelum peperangan ini. Mereka terpaksa mengambil orang Turki untuk membalas hujah saya. Malam ini saya beri hujah kembali. Saya berikan hujah kembali dengan apa yang sebut satu masjid yang mereka datangkan tokoh-tokoh untuk membatalkan hujah saya. Sekarang saya keluarkan sekali lagi hujah saya. Dan Aga Sofia ialah masjid daripada gereja, dibeli oleh Syekh Ahmad Fatih, oleh Raja Fatih, dijadikan masjid, kemudian ditukar menjadi gereja, menjadi museum oleh Atatürk. Dan seorang tua yang berjuang untuk mengembalikan museum kepada masjid selama 40 tahun. Daripada tahun 62 sampailah tahun 2020. Begitu lama perjuangan naik turun mahkamah. Akhirnya Mahkamah Tinggi Turki memberikan kemenangan kepada pakcik tadi. Nama pakcik tadi ditutup sebab Erdogan ingin isytiharkan museum menjadi masjid. Tak ada mengenal dengan Erdogan. Dan sekarang dia ingin bayaran. Siapa masuk ke masjid orang luar, pelacu asing, kena bayar RM128, barangkali 30 US dollar. Dan siapakah mereka? Dan kita dapat kenal mereka. Tuan-tuan, Amerika mengisahkan perang ke atas Yaman dan diikuti oleh
US, UK dan kumpulan mereka. Yang mengisahkan perang ke atas Yaman ialah Jerman, Netherlands, New Zealand, South Korea, UK, US, Australia, Canada, Denmark dan Bahrain. Bahrain tidak bersama kita, bersama dengan Israel. UAE tidak bersama kita, bersama dengan Israel. Ini sebabnya Hamas berjuang keserangan. Dan tuan-tuan, Amerika dengan seluruh NATO hancurkan Yaman. Dan sekarang peperangan di Yaman. Dan inilah pejuang-pejuang Yaman. Al-maut di Amerika, al-maut di Israel, al-la'na al-yahud, al-nasr al-Islam. Mereka berjuang dan mereka bersedia untuk syahid. Rupa-rupanya bumi bukan saja bumi Gaza sampai tapak syahadat. Rupa-rupanya Allah kurniakan Yaman, mereka kata kepada bumi syahadat. Kami menerima dengan penuh lapang sebab Allah kurniakan Yaman sebagai bumi syahadat. Tentera kita pergi untuk syahadat atau untuk menang, untuk hidup. Kita bertanya tentera kita, mereka pergi untuk hidup ataupun untuk syahadat. Dan akhir tuan-tuan, sebagai penutup, yang membawa kes kejahatan Israel ke atas Gaza bukan negara Islam tetapi Amerika Selatan. Amerika Selatan membawa Israel ke ICJ. Israel amam Mahkamah Al-Adl Ad-Dawlah, ICJ. Dan yang membela Islam bukan negara Arab. Yang membela Islam ialah orang bukan Islam. Allah berikan peristiwa ini untuk kita berfikir sedalam-dalamnya. Yang bakal membela Islam bukan Islam, bukan orang Islam, tuan-tuan. Yang membela Islam ialah orang yang beriman. Tetapi kali ini Allah berikan orang yang bukan Islam membela Islam. Dan alhamdulillah, Malaysia antara negara yang menyokong tindakan ini. Dan negara Venezuela, Cuba juga bersama kita. Mereka kebanyakan yang bersama kita negara bukan Islam. Negara Islam bukan bersama kita. Ambil iktibar, tuan-tuan. Negara Islam lebih cenderung kepada musuh Allah. Dunia akhir zaman. Dan inilah yang menyokong Israel. Tuan lihat wajah mereka. Yang paling kanan ialah Rishi Sunak, yang moyang mereka dibunuh oleh British dan Yahudi. 1 juta orang India dibunuh dalam tahun 1900. Antaranya lah moyang mereka, moyang Rishi Sunak. Dia lupa moyang dia dibunuh oleh Yahudi. Sekarang dia membela Yahudi. Dia membela Yahudi bersama dengan rangkaian tentera Ahzab Mada. Jadi dipimpin oleh mereka, Kanada, Perancis, Jerman, Eropah, UK. Dan tuan-tuan, yang menyokong Israel jauh lebih ramai daripada yang menyokong Amerika Selatan. Ini negara yang menyokong Israel jauh lebih ramai. Maksudnya dunia sekarang lebih minat pada kepalsuan daripada kebenaran. Kebenaran hanya disokong oleh segelintir kecil. Majoriti tidak menentukan kebenaran. Sekali lagi, majoriti tidak menentukan kebenaran sama sekali. Mari kita ambil iktibar. Tuan-tuan, minggu lepas kita lihat Mahkamah Israel dibicarakan. Tengok tuan-tuan barisan hakim, semuanya mereka yang diresetui oleh Yahudi. Kita jangan harap dalam bicara ini, sebab hakim mereka yang punya. Hakim semua mereka yang punya. Ada hakim dengan Arab katanya, tetapi juga bersama mereka. ICJ melakukan apa yang Majlis Keselamatan Bangsa Bersatu yang tak dapat lakukan kat Israel. Di Bangsa Bersatu, setiap kali keputusan yang tidak berhak pada Israel dibatalkan oleh kuasa veto Amerika. Sekarang hanya tunggu masa, kalau Israel bersalah akan dibatalkan oleh veto. Itu saja. Dan tuan-tuan, inilah para peguam yang dikemukakan oleh Amerika Selatan. Yang benar-benar membela Islam ialah orang Islam. Yang benar-benar membela Islam ialah bukan Islam. Satu perkara yang tak pernah kita sangka sama sekali. Ini barisan peguam yang dibawa oleh Amerika Selatan yang terbaik di dunia.
yang bersimpati kepada Islam, khususnya Gaza. Dan tuan-tuan, ketika pembicaraan, Menteri Afrika Selatan membawa tuduhan yang mempunyai 84 halaman. Dibacanya, Israel mempermainkan. Tuan-tuan, kita lihat di dalam tuduhan ini dikatakan Israel melakukan al-ibadah ijtimaiyah, genosid, dan mereka bangkit gugurkan genosid. Sebab kami bukan genosid, kami datang ke Gaza, kami tolong orang Gaza. Subhanallah. Mereka membunuh 90,000, mereka kata kami menolong orang Gaza. Mereka berbohong, betul-betul berbohong. Tuan-tuan tengok bagaimana mereka bicara. Bagaimanakah Israel berbohong dalam mahkamah dunia yang mereka tak pernah respect pada mahkamah. Tuan-tuan, ini peguam besar Israel. Kami tak akan teruskan sekiranya mahkamah tidak gugurkan perkataan genosid. Kami tak pernah membunuh orang Gaza. Yang kami bunuhlah tentera mereka. Dia berbohong lagi, tuan-tuan. Berita ini dikeluarkan oleh Al Jazeera. Al Jazeera pun kena hati-hati, tuan-tuan. Kadang-kadang kita boleh terima, kadang-kadang kita kena hati-hati. Ini ialah bapa peguam yang berbohong di mahkamah yang tengah, tuan-tuan. Dia tak ada poin untuk menjawab hujah dan dia bermain-main dengan perkataan. Dan dia tuduh bukan kami yang membunuh Gaza, tetapi Mesir yang bunuh. Mesir yang sekat Rafah daripada masuk bantuan. Dan Mesir nak gila jadi. Mesir nak gila bila dituduh dialah menyebabkan kematian Gaza. Kata Mesir, kamilah yang mencadangkan supaya pintu Rafah dibuka, tetapi Israel yang membatalkan. Tiba-tiba hari ini dia tuduh kami yang membunuh Gaza. Dan Presiden Mesir yang sentiasa dengan Israel, saya kecewa dengan Israel. Dia berkawan dengan Israel, dia berkawan dengan Musa Allah, dan dia baru kecewa dengan Israel. Tuan-tuan, Allah menyebut apa yang disebut oleh Yahudi. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tuti'u qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun lakin la yashurun. Mereka kata kami melakukan kebaikan. Kami membawa kebaikan di Gaza. Allah kata, apabila kata mereka melakukan kerusakan dalam muka bumi, mereka kata innama nahnu muslihun, kami buat kebaikan. Mereka repeat kembali ayat Allah. Mereka repeat kembali ayat Allah yang mencela orang Yahudi. Allah mengatakan ala innahum humul mufsidun lakin la yashurun. Bahkan mereka lah yang melampau batas, yang melakukan kerosakan. Mereka tak sedar pun. Rupa-rupanya Israel tak sedar mereka jahat. Orang jahat tak sangka mereka jahat. Dia kata orang baik jahat. Itulah apabila kita berdoa, ya Allah perlihatkan yang benar itu benar, ya Allah warnal haqqa haqqa warnal batila batila. Sebab kadang-kadang kita lihat yang batil benar, yang benar batil, alangkah malangnya. Tuan-tuan, tiba-tiba muncul peguam daripada Afrika Selatan, namanya Adillah Hasil, berkali oleh Islam. Tuan-tuan lihat hujah dia. Hujah dia fantastik. Hujah dia fantastik. Nahnu juz'un min insaniyah wahidah. Dan dia punya poin, tuan-tuan, sangat-sangat konkret. Dan dia mengatakan Gaza maqbarah li atfal. Dan dia keluarkan hujah dia. Saya tak ada masa untuk bicarakan hujah dia. Bagi saya, tuan-tuan, hujah dia sudah cukup untuk menghancurkan seluruh hujah Israel. Hanya seorang wanita yang tidak dapat dibalas oleh peguam terbaik Israel. Peguam Israel tidak membalas. Dan Israel gagal mempertahankan negeri. Dan 2 hari lepas, keputusan mahkamah diumumkan. Israel sudah memberitahu, kami tak akan terima sekiranya tidak bersama kami. Apakah hukuman ICJ ini boleh menghentikan peperangan? Tidak, jawabannya. Permintaan supaya ICJ sediakan gencatan senjata serta-merta ditolak oleh ICJ. ICJ mengatakan seolah-olah Israel pertahankan dirinya. Dan keputusan ini dikomen oleh pejuang ataupun NGO. Keputusan Mahkamah Dunia ICJ tidak nampak ke arah menghentikan peperangan dan hanya menyatakan bahawa Israel benar terlibat dengan genosid.
Tetapi kita bagi peluang pada dia 30 hari supaya dia baiki keadaan. Subhanallah. Ketika Rusia masuk Ukraine, Ukraine dan sebahagian Rusia yang diputuskan oleh Amerika pada tahun 1992. Rusia ingin mengambil kembali Ukraine. 5 hari masuk Ukraine, Bangsa Bersatu bersidang dan boikot ekonomi Rusia hanya 5 hari. Tetapi 75 tahun Israel menzalimi ataupun menjajah Palestin, tak ada satu pun cadangan daripada Bangsa Bersatu untuk boikot ekonomi Israel, dan jelas Bangsa Bersatu tidak berfungsi sama sekali. Tuan-tuan, yang jelas Israel telah melakukan genosid dan mahkamah terpaksa terima. Mahkamah ini ada hakim Israel. Hakim Israel pun mengakui, ya, kami bunuh orang. Tapi itulah, kami terpaksa bunuh. Dia akui dia membunuh, tetapi kami terpaksa bunuh. Sangat menyakitkan hati, tuan. Hari ini mereka condemn keputusan ICJ, walaupun tidak berpihak pada Palestin, walaupun tidak pada Palestin, mereka condemn sebab mahkamah mengatakan Israel memang membunuh. Dia tak terima keputusan ini, batalkan keputusan ini. Ketidak, kami akan batal di Bangsa Bersatu. Amerika ada kuasa veto, kami akan batalkan, kata Israel. Jadi apa guna kita bawa mahkamah? Apa guna mahkamah kalau mereka batal keputusan? Tengok tuan-tuan, satu masa dulu, ketika Palestin dihancurkan tahun 1967, 3,000 terbunuh, 183,000 terbunuh. Dan apabila umat Islam terbunuh sejak tahun 98 sampai 67, maka Bangsa Bersatu pun bersidang. Seorang membaca tuduhan, yang lain tidur, yang lain pergi ke belakang. Akhir sekali mahkamah Bangsa Bersatu membuat keputusan, memang benar Israel melakukan kezaliman ke atas Palestin, dan kita hantar surat bagi warning jangan buat lagi kepada Israel. Sama seperti sekarang, keputusan sekarang sama. Mereka bagi amaran dan supaya bagi 30 hari supaya Israel berkelakuan baik. Subhanallah. Bukan untuk ambil tindakan membunuh 10,000 umat Islam. Dan tuan-tuan masih percaya kepada Bangsa Bersatu. Tuan-tuan, ketika peperangan, Bangsa Bersatu, Majlis Keselamatan Bangsa Bersatu telah mengundi sama ada untuk Jabatan Senjata atau tidak. 120 dunia bersetuju untuk Jabatan Senjata ketika perang bermula bulan Oktober lepas, bulan November lepas. Maksudnya, sekiranya keputusan Bangsa Bersatu dilaksanakan, peperangan harus berhenti semata. Tetapi Amerika batalkan dengan kuasa veto mereka. Amerika batalkan kuasa veto. Jadi apa guna kita buat mahkamah? Tuan-tuan, ingat, hujah peguam akan dicatatkan. Hujah peguam akan dicatatkan sebelum keputusan lagi. Ahli undang-undang telah mengatakan tak guna ICJ, sebab ICJ tidak akan memberi hak kepada Palestin. Mereka sudah tahu daripada awal lagi. Sekarang, tuan-tuan, Indonesia membawa satu kes ke Bangsa Bersatu, dan kes ini lebih berat. Kerajaan entiti Israel tidak sah sebab mereka menceroboh tanah Palestin, dan ini pun kita percaya tidak ke mana. Sekiranya diluluskan oleh Mahkamah Dunia pun akan dibatalkan oleh Amerika. Tak guna satu sen, tetapi hujah dalam mahkamah akan diambil kira. Dan mengikut Abu Ubaidah, kami bersedia untuk berperang dalam masa lama, dan kami harap apa yang berlaku di Bangsa Bersatu akan dicatat dalam sejarah dengan tinta emas. Walaupun kamu kalah, tetapi dalam sejarah yang bakal ditulis, buku-buku ini akan dicabar oleh fakta baru. Semua buku yang berkaitan dengan sejarah Palestin, tuan-tuan, di barat, semua ditulis oleh Yahudi, yang dikeluarkan oleh Thompson, John Wiley, oleh Reuters dan lain-lain. Semua teks di Universiti Indonesia, semua teks di Universiti Indonesia, semua dikeluarkan oleh Yahudi. Maka saya, kalau ada persyaratan di sini, semua teks yang kita pelajari di universiti, daripada Universiti Utara sampai ke Selatan, semuanya ditulis oleh Reuters, ditulis oleh Thompson, dan pensyarah kita mesti menulis dalam Thompson, Reuters. Kalau tidak, tak akan naik profesor sampai bila. Itu pemain mereka telah masuk dalam akademik. Kita harapkan buku ini akan dicabar oleh fakta yang baru. Kita lihat, tuan-tuan, dalam perjalanan tersebut, Adillah mengatakan
Kejahatan Israel bukan sekarang. Sejak tahun 1948. Mereka bom Gaza. Mereka halau keluar orang Palestin. Mereka keluarkan, mereka membunuh 100,000 sejak tahun daripada 1948 sampai ke 2020. Dan sekarang tambah lagi dengan 90,000. Dan tuan-tuan, mereka menggali Masjid Aqsa sejak tahun 67. Mereka gali Masjid Aqsa supaya runtuh. Yang pertahankan Masjid Aqsa ialah Hamas. Orang lain tak berminat untuk membela Masjid Aqsa. Orang Malaysia sangat minat melawat. Tetapi untuk membela Masjid Aqsa barangkali itu hal lain. Tuan-tuan, mereka bakar Masjid Aqsa kita pada tahun 73. Mereka bakar lagi tahun 82. Tapi Allah takdirkan Masjid Aqsa, masjid kiblat, masjid kekal sampai hari ini. Dan tuan-tuan, ini pandangan daripada tempat yang mereka sembunyikan. Masjid Aqsa telah hampir runtuh. Mereka telah runtuhkan daripada bawah. Tapi mereka larang kita pergi di sini. Yang kita pergi tempat cantik, tempat yang sebelum diruntuhkan. Dan tuan-tuan, tahun lepas ketika kita salat hari raya Aidil-Adha, 100,000 umat Islam bersolat bersama-sama. Mereka datang untuk menzalimi, menceroboh Masjid Aqsa. Mereka datang dengan tentera mereka ketika kita sedang bersujud. Mereka pijak kepada kita dengan senjata mereka. Yang ada kebanyakannya adalah orang tua. Tetapi kali ini orang muda datang untuk solat bersama. Pada hari raya Aidil Fitri Adha yang lepas, orang muda datang yang banyak dan ini menyebabkan tentera Israel telah mengamuk. Tuan-tuan, apa yang sebut alhamdulillah, kanak-kanak dibunuh dan mayat di mata-mata. Kain kapan sudah tidak mencukupi. Tanah kubur sudah habis. Di mana mereka kemumikan mayat ini? Di antara jalan, tuan-tuan, ada divider. Divider ini dibuka, dijadikan kubur. Dan mereka dinafikan makanan di Gaza, air, obat dan sebagainya. Saya dipahamkan oleh pejuang-pejuang kita, satu botol air mineral dikongsi 15 orang. Hanya dapat beberapa titis orang untuk survival. Dan mereka menjagakan sekiranya tidak pertolongan Allah, mereka akan mati kebeluran. Lebih lagi dalam musim salji sekarang atau musim sejuk sekarang. Bulan Januari ialah bulan sejuk. Tuan-tuan, kanak-kanak dibunuh di Gaza tanpa pembelaan. Dan yang luka tidak dapat dirawat. Ubat bius tidak ada lagi. Doktor membedah dengan baca bismillah. Tidak ada ubat bius lagi. Terpaksa dibius, terpaksa di operasi dengan hanya dengan ayat Al-Quran. Dan mereka taburkan fosforus menyebabkan kehancuran anak-anak Palestin. Apa dia fosforus, tuan? Fosforus ialah apabila dia fosforus plus O2, dia menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Bila terkena badan, daging luruh ke bawah. Ini yang baik. Dan yang lain, tuan-tuan, sangat menakutkan. Daging hancur dan tinggal tulang. Dan ini digunakan oleh Israel. Apa yang mereka lakukan dalam penjara tawanan mereka? Mereka ambil organ dan dijual di pasar terbuka. Dan mereka hantar balik mayat yang telah tidak ada lagi organ. Paru-paru, buah pinggang, jantung tidak ada lagi. Soalan kita, apakah mereka ambil organ ini selepas mati ataupun sebelum mati? Masa hidup-hidup yang kita jangkakan mereka ambil hidup-hidup. Dan kita masih hidup. Tuan-tuan sebab itu, Gaza hancur. Tidak ada tempat yang tidak hancur, tuan-tuan. Dan kita ingat kata-kata Mandela yang akhir hayatnya dia menurut Islam. Our freedom is incomplete without the freedom of Palestine. Dan patung dia didirikan di Makassar, di Sulawesi, sebagai simbol murid kepada Syekh Yusuf Tajilwati, yang dia sangat menyayangi gurunya, Syekh Yusuf Tajilwati, yang telah dihantar oleh Belanda ke Afrika Selatan. Rupa-rupanya dia mendapat inspirasi daripada tokoh Sulawesi. Saya diberitakan di Sulawesi ketika dia di atas katil kematian, dia mengucap syahadat. Sama ada betul atau tidak, saya tidak memastikan. Tuan-tuan, Parlimen Yaman mengeluarkan satu resolusi. Pengganas hakiki dunia ialah British, Amerika dan sekutu mereka. Ini diambil dan ditulis dalam teks buku pendidikan
di sekolah di Yaman akan mengisytiharkan pengganas ialah Amerika, Israel dan UK, termasuklah Jerman. Sanggup kita tulis sejarah kita seperti itu, tuan-tuan? Biden golongan darah, dan kita isytiharkan Netanyahu adalah killer of the year. Tuan-tuan, Yaman mengatakan selama ini mereka mengisytiharkan pengganas ialah mereka yang pakai serban, pakai jubah. Rupa-rupanya pengganas yang hakiki mereka pakai kot. Dan kita sekarang dalam musim bulan Ramadan, bulan Rajab, kita kembali ingat perjuangan Masjid Al-Aqsa yang dirampas oleh Yahudi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna lahu yahu min ayatina innahu as-sami'ul 'azim innahu huwas-sami'ul basir. Dan Hamas berjanji al-jihad baqin ma baqiya al-ihlal. Kami akan terus berjuang sampai bila-bila. Walaupun kami tidak ditolong oleh sesiapa, kami akan berjihad selagi kami tidak dapat kembali hak kami. Tuan-tuan, ambil wuduk tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita akan bebaskan Masjid Al-Aqsa. Ini ialah kata-kata daripada Abu Ubaidah. Tuan-tuan sekalian, jaga wuduk. Kali ini kita masuk Masjid Al-Aqsa tanpa minta izin daripada Yahudi lagi, sebagaimana orang Malaysia minta izin pada Yahudi. Kita tak akan minta izin lagi pada Yahudi untuk masuk Masjid Al-Aqsa, dan kita bebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan kita akan bersolat Jumaat di Masjid Al-Aqsa, insyaAllah. Ala inna sallallahu qariban. Ketahuilah, janji Allah, kemenangan telah hampir. Dan ucapan daripada Abu Ubaidah, zaman Inqisar Suhaniyah pada zaman kacuran Zionis telah bermula sekarang, menunjukkan bahawa Hamas telah menang dalam perjuangan ini. Di Malaysia beritanya kita kalah, di dalam perjuangan kita yang menang, mereka yang kalah. Yang mana saya serahkan tuan untuk menilai yang manakah. Akhir sekali tuan, marilah kita sama-sama berdoa sebagai sokongan kita kepada mereka. A'udzubillahi Allah inna nunjuka fi nuhuri a'daina wa na'udzuka min syurrihim. Allahumma amdid syamlahum wa barik jamahum wa syatik kalmatahum wa zalzil aqdamhum wa sad'ihim qalban min kalabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah. Allahumma ya manzil kitab wa ya mujras sahaba wa ya hazmul azab izhum wa sunalihim da'wahum bisubhanallah lahum bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali pada majelis.